So daripada air yang sedap tu, ramuan yang sedap itu, maknanya ramuan yang berkualiti lah. Dan last sekali adalah nak bagi tahu bahawa tukang bancuh tu pada bancuh. Air tu jadi sedap. Okey. Sama lah macam kesimpulan yang kaedah apa ni, adapsi atau adaptif ni. Nak menunjukkan bahawa benda-benda yang berjaya ni dia ada dia ada proses dia. Dia ada proses dia. Kenapa, macam mana. Dan ini kaedah hujah yang biasa yang digunakan oleh seseorang yang berfikiran yang lebih kritis ataupun dalam konteks yang lebih positif dalam cara berfikir. Tuan-tuan tengok pula kaedah yang keempat, heuristik. Okey, kaedah yang keempat, heuristik dalam hujah ni, dalam logik ni, dalam topik logik. Baik, kaedah metodologi yang keempat ni adalah heuristik. Apa itu heuristik, tuan-tuan? Dia bersifat penerokaan. Okey, bersifat penerokaan. Sebagai contoh, trial and error, mencuba beberapa cara sehingga menemui penyelesaian. Arif mencuba beberapa teknik belajar untuk mencari yang berkesan untuknya. Kesimpulannya, membuat nota bergambar adalah teknik yang berkesan untuk Arif. Ini trial and error. Yang kedua, little thinking. Okay. Mengubah pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Arif minum kopi untuk mengelakkan rasa mengantuk dalam kelas, tetapi Arif seorang tidak mempunyai waktu tidur yang tetap. Kesimpulannya, Arif sepatutnya mengambil pendekatan menyusun waktu tidurnya agar tidak mengantuk dalam kelas. Kaedah heuristik ini, dia kalau dalam Aristotle punya dalam heuristik ni memang datang dari Aristotle punya kaedah hujah. Dia sebenarnya dia tidak menjadi satu peraturan yang tersusun, tetapi dia boleh katakan prinsip yang dia tidak menjadi aturan yang tersusun, tapi dia menjadi prinsip pada A sampai Z dan hasil satu keadaan yang cantik, yang positif. Okey. Dan keadaan yang tersusun, tuan-tuan, dia boleh dikatakan sebagai prinsip lah. Benda yang satu hujah yang heuristik, satu kaedah yang heuristik. Itu seperti yang saya tunjukkan tadi lah, tentang Arif yang minum kopi je, padahal nak beritahu bahawa dia tak reti, dia tak pandai susun waktu tidur. Okey, itu sebenarnya kesimpulan kena buat. Okey, sebab dia kena tidur yang cukup, bukan untuk melawan waktu tidur tu dengan minum kopi. Okay, itu kalau dia tidur dengan keadaan cukup, dia dapat belajar dengan cukup, dia makan dengan cantik, fokus waktu belajar pun dapat. Okey, selesai bab metodologi dalam berhujah dalam topik kali ini. Tuan-tuan, ada satu yang terakhir saya tuan-tuan tahu bahawa dalam topik logik dan mantik ini, logik dan metodologi ini, ada satu pendekatan yang ditolak terus dalam berhujah. Okey, namanya adalah falasi. Okey, apa ini falasi, tuan-tuan? Baik, falasi ini, tuan-tuan, kesilapan dalam berfikir. Kesilapan dalam berfikir. Maknanya, jangan katakan pernyataan umum, jangan katakan pernyataan khusus. Bila tuan-tuan dengar premis pertama pun, tuan-tuan dah tolak terus hujah dia. Memang contoh, tuan-tuan, falasi punya statement, harimau dan singa adalah pembunuh yang ganas. Kucing juga adalah pembunuh yang ganas. Okey, sebab kucing ni kan boleh dikatakan sebagai adik-beradik. Okey, dalam keluarga apa ni, harimau dan singa ni. Boleh katakan gitu. Tapi statement awal-awal tu pun dia nak menunjukkan bahawa last sekali kucing pun terlibat sama. Jadi benda ni berbentuk falasi dan tertolak sama sekali dan tidak boleh diterima untuk hujah ini. Okay. Saya ada lebih contoh yang isu semasa mungkin agak sensitif kalau saya nak contohkan benda-benda begini kan. Okay. Tapi tuan-tuan boleh bincangkanlah dalam kelas akan datang. Tuan-tuan gunakan pendekatan yang lebih mudah untuk faham dan kaitkan dengan keadaan semasa lah, isu-isu semasa.
Okey, bentuk-bentuk falasi yang berlaku pada dunia hari ini. Lebih-lebih lagi dalam media. Okey, tuan-tuan boleh baca sini dalam Facebook, dalam Twitter. Okey, last sekali tuan-tuan akan tahu macam mana teori nilai ni. Itu saja daripada saya tuan-tuan. InsyaAllah jumpa lagi uh, di lain waktu. Sekian sudah topik ini berakhir di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Okey, itu saja tuan-tuan.